Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahatabiyah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk bab yang keempat, lukisan berskala di bawah subjek Matematik tingkatan 3 KSSM. Okey, ini adalah video part 1 untuk pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk topik ini. Jadi soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 3 KSSM terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 49 hingga muka surat 53. Okey, kita terus pergi kepada soalan. Tandakan raih pada lukisan berskala bagi setiap objek yang berikut. Okey, objek dia ni kat sini P, objek P ya. Jadi kita tengok dia punya yang mana lukisan berskala bagi objek P ni. Okay, P ni kita tengok dia punya panjang dia 4 petak lah, 4 petak, lebar dia 2 petak. Jadi antara keempat gambar ni, yang mana yang lukisan berskala? Lukisan berskala bentuknya mesti sama dengan objek dia. Okay, cuma dia punya ukuran tu berbeza mengikut skala dia. Jadi yang ni dah salah. Okay, dia suruh tanda right kan. Okay, baik. Jadi dah salah. Bentuk dah salah kan. Okay. Yang ni kita tengok panjang dia 4, yang ni panjang dia 5, yang ni panjang dia 2, 3. Jadi tak kata skala dia tak sama, tak tetap, jadi salah. Okey, yang ketiga ni objek 4, skala dia 2. Okey. 4 dengan 2. Jadi skala bahagi dengan objek 1/2. Maksudnya separuh daripada objek. Okey. Lebar dia 2, lebar dia 1. Separuh daripada objek. Jadi betul. Ini betul. Okey. Yang keempat ni. Okey. Skala dia kat sini kita tengok 8 petak. Objek dia 4 petak. Jadi 2. Skala dia 2 lah. Objek 2. Skala lebar dia 4. 4 bagi 2, 2. Jadi sama kan. Dia punya skala sama. Jadi jawapan dia yang ni. Okey. Baik. Soalan dia suruh tanda right, tapi cikgu nak tunjuk yang mana satu betul, yang mana satu salah. Bagaimana kita nak menentukan dia. Okey, skala tu. Jadi jawapan dia yang ni lah. Seterusnya nombor 2. P yang ni objek dia. Konsep dia sama, kita tengok skala dia. Okey. Skala tu sama tak? Okey, tengok gambar yang pertama ni. Objek dia 2, yang ni skala dia 3. Tengok kalau 2 dengan 3, semua sisi tu mestilah sama skala dia. Okey, 2, 3. Ni 2, 3. Kita check ni. Okey, kalau ni 4, yang ni 6. Okey. 2, 3. Kalau 4, 6. Jadi yang ni betul. Yang ni 2. Yang ni 2. Dah bentuk lain dah, salah. Okey. Ni pun bentuk lain dah, salah. Kalau bentuk lain memang salah terus. Dia bentuk dia mesti sama. Okey. Manakala yang keempat ni, bentuk sama. Skala dia kita tengok. Lukisan skala ni separuh daripada objek. Kalau objek 2, skala panjang dia 1. Setiap sisi dia tu 1. Jadi betul. Jadi jawapan dia yang ni lah. Okey. Baik, nombor 3. Objek dia yang ni. Okey. Kita tengok sisi yang sepadan dia 3. Yang ni 1. Okey. Kalau 6, 2. Jadi betul lah yang ni. Skala dia. Yang ni. Kalau 3, 1. Kalau 3 ni sepatutnya 1. Yang ni salah lah. Dia mesti sama. Kalau yang nombor 1 ni betul. Yang ni salah. Okey. Yang ni 2, 3. Ni 1, 3. Jadi tak sama skala dia. Yang ni tengok dia punya sisi sepadan. Okey, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bawah ni
Kalau ni 6, yang ni 4. Okey. Jadi yang ni lah dia skala. Okey. Macam itulah cara dia bagaimana kita nak tentukan yang mana lukisan skala bagi satu objek itulah. Okey. Jadi selesai muka surat 49. Kita pergi kepada muka surat 50. Pada grid di bawah lukis semula bentuk dengan saiz yang dinyatakan. Okey, contoh kat sini, objek bentuk dia macam ni. Kalau kita nak lukis sama saiz dengan objek, jadi kita lukis samalah dengan objek ni. Lebih kecil daripada objek, katakan objek tu satu sisi tu 2 unit. Jadi kalau untuk yang lebih kecil pada objek, kita lukiskan 1 unit setiap sisi. Lebih besar daripada objek, 2 kali ganda. Dia kata saiz sisi objek tu, panjang sisi dia. Kalau panjang sisi dua-dua, lebih besar objek ni kita buat 4. Okey, macam itulah. Kita terus pergi kepada nombor 1. Okey, sekarang ni kita nak lukis sama saiz. Jadi kita lukis sama je dengan objek. Kedudukan pun sama. Okey, kita lukis sama. Okey. 2 petak, 2 petak, 2 petak, 4 petak. Ini guna pembaris bagi lurus. Okey. Ini cikgu nak tunjukkan draft dia macam tu. Lebih kecil, maksudnya separuh lah daripada ni. Okey. Ini kita lukis 1 unit macam ni. 1, 1, 1, 1, 2. Sebab bawah ni 4 kan. 4 ini 2. Okey. Kalau sebelah sini 4 ni 2. Okey. Macam itulah. Lebih besar daripada objek. Kalau objek ni 2 petak. Jadi untuk skala dia ni kita buat 4 petak. Okey. Kalau 2, 4 petak. Kalau 4, 8. Macam itulah. Okey. 4. Lepas tu 4. Bawah. Okey. Boleh. Kalau tak muat, kita adjust macam ni. Okey. Start pada sini. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okay, yang ni 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Macam tu, 2 kali ganda daripada objek. Seterusnya 2. Konsep yang sama. Okay, kalau sama, lukis sama. Kedudukan pun sama. Okay. Okay. Ambil macam tu lah. Lebih kecil, lebih kecil. 1 je. Okey. Okey, 1. Okey, 1. Okey, kalau lebih besar 2 kali ganda. Tengok ruang dia. Kalau 2 petak, yang ni 4. 2, 4. Okey, macam tu. 1, 2, 3, 4. Okay. Kalau 2, bawah ni 4. Okay. Ini pun 4. Okay.
Itulah. Okey, pastikan lukis mudah pembaris lah bagi lurus. Okey. Selesai muka surat 50, kita pergi pada muka surat 51. Okey, nota dekat sini kita tengok skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek dengan kata sama dengan 1/n. Di mana n tu 1, 2, 3, 4, 5, 1/2, 1/3 dan seterusnya. N tu apa? Okay. N tu yang inilah ukuran objek tu. Okey. Konsep dia kat sini, jika n tu nilai n tadi, okey, 1/n kan, kurang daripada 1, maka saiz lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Kat sini lah. Kalau n tu kurang pada 1, jadi lukisan skala tu lebih besar daripada saiz objek. Kalau nilai n tu lebih besar daripada 1, maka saiz lukisan berskala lebih kecil daripada saiz objek. Jika n tu sama dengan 1, maka saiz lukisan skala sama dengan saiz objek. Okey, baik. Tengok contoh kat sini nak bagi faham konsep yang atas ni. Okey, objek dia yang ni, lukisan skala yang ni kita tengok. Objek dia, kita ambil contohlah sisi QR tu. 6 petak. Okey, objek dia. Lukisan skala 3 petak. Jadi skala lebih kecil, okey, daripada objek. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, skala 3, objek dia 6, 1/2. Okey, jadi skala dia akan jadi, okey, 1/n tu 1/n. N tu 2. Okay, jadi skala dia 1/2. Okay, skala lebih kecil daripada objek. Okay, tengok kat sini n lebih. Yang n ni 1/n. Okay, n tu 2. 2 tu lebih besar pada 1. Betul tak? Maka saiz lukisan skala lebih kecil pada objek. Ini konsep dia. Okay, sekarang ni tengok nombor 2. Kita tengok gambar rajah, kita dah faham dah lukisan skala tu lebih besar. Jadi lebih besar, n tu mestilah lebih kecil daripada 1. Okey, baik. Kita tengok contoh, kita ambil salah satu sisi yang sepadan. Katakan kat sini 6. Okey. Dia punya skala. Okey, dia tak labelkan skala dia bucu dia tu apa. Jadi kita ambil yang sepadan tu. Skala dia 6/2. Okey. Jadi skala dia kat situ berapa? 3. Okey. Okey. 3. 3 sama dengan 3/1 lah. Okey. 6/2, 3, 2/2, 1. Okey. Sekarang ni 3/1. Konsep dia sekarang, okey, kalau kita tukar pada skala, daripada pecahan tu tadi, kita tukar pada skala 3/1. Okey. Sekarang ni kita tengok n ni nilai n 1/n. Konsep dia sekarang lukisan skala ni lebih besar pada objek. Jadi kita tengok pada konsep dia asal dia ni, n tu mestilah kurang pada 1 untuk konsep yang ni. Okey, lukisan skala tu kurang daripada saiz objek, jadi n tu mesti kurang pada 1. Sekarang ni n dia 1. Jadi macam mana kita nak jadikan kurang? Jadi kita bahagi dengan, kita tengok kat sini, ini 3 kan. Jadi dua-dua ni kena bahagi dengan 3. Jadi skala dia akan jadi 3/3, 1. 1/3, 1/3 lah. Jadi skala dia yang sebenarnya akan jadi 1/1/3. Sebab konsep dia sekarang adalah lukisan skala lebih besar daripada objek. Jadi dia nak dapatkan n tu mesti kurang pada 1. Macam ni cara. Okey. Kena faham konsep itu. Okey, pergi kepada nombor 2 ni. Okey, lukisan objek dia yang ni. Okey. 2 petak 2 cm. Jadi 4 cm lah. Manakala skala ni
1, 2 cm. Skala lebih kecil daripada objek. Jadi N tu mestilah lebih besar daripada 1. Okey, jadi kita tengok sisi yang sepadan. Okey, katakan KL tadi. Okey, K prime L prime tu. Okey, mana-mana pun boleh kita ambil. Contoh kita ambil K prime L prime per dengan KL. Okey. Yang ni 2 cm bahagi dengan yang ni 4 cm. Jadi 2/4 kecilkan jadi 1/2. Jadi skala dia kita tukar pada skala jadi 1/2. Okey. Jadi kita tengok konsep dia. Ini nilai N. N mesti besar pada 1. Okey. Sebab skala lebih kecil daripada objek. Jadi tekal macam ni lah. Okey. Tekal macam ni. Okey. Kalau macam tadi tu kita kena tukar. Sebab skala lebih besar daripada objek. Yang ni skala memang lebih kecil pada objek. N ni mesti lebih pada 1. Jadi jawapan dia ni. Okey, selesai muka surat 51. Kita pergi kepada muka surat 52. Hitung skala yang digunakan. Okey, jarak sebenar di antara sebuah perpustakaan dengan sebuah pejabat pos ialah 180 meter. Di atas peta, jarak di antara dua bangunan itu ialah 18 cm. Okey, hitung skala yang digunakan. Okey, baik. Skala kita ambil 18 cm. Okay, yang di atas peta tu 18 cm. Kita nisbahkan dengan yang jarak sebenar dia tu. Jadi kita kena tukar kepada cm juga. Okay, 180 meter. Meter tu berapa cm? Okay, tambah lagi 100 kat belakang ni. Maksudnya 2 kosong kat belakang ni lah. Okay, jadi 180 meter tambah lagi 2 kosong kat situ. Kita samakan unit dia jadi cm. Okay. Jadi sekarang ni kita nak tahu skala dia, kita boleh kecilkan. Okay, nampak kat sini. Ni 18. Yang ni 18,000. Jadi kita bahagi dengan 18 cm. Okay, yang ni bahagi dengan 18 cm. Okay, dua-duanya bahagi dengan 18. Jadi skala dia akan jadi yang ni 18 cm bagi 18 cm 1. 18,000 bagi 18 cm jadi 1,000. Jadi skala dia 1/1000. Okey, selesai nombor 1. Okey, pergi kepada nombor 2. Panjang sebuah kolam renang pada lukisan berskala ialah 5 cm. Panjang sebenar kolam renang itu ialah 25 meter. Okey, konsep dia sama. Okey, skala sama dengan jarak pada pada lukisan tu 5 cm. Nisbahkan dengan jarak panjang sebenar dia 25 meter tu. Tukar kepada cm jadi 2,500 cm. Jadi kita nak cari nisbah, kita kecilkan kepada nilai yang terkecil. Jadi kita bagi 5 cm. Kiri dan kanan kita bahagi dengan 5 cm. Jadi cm hilang. 5 bagi 5 1. Okey, 2,500 bagi 5 jadi 500. Jadi jawapan dia 1/500. Okey, selesai untuk yang bahagian A. Pergi kepada bahagian B. Okey, sebagai contoh kat sini, sebuah peta dilukis dengan skala 1/400,000. Hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 3.5 cm pada peta itu. Okey, ada dua kaedah yang telah pun kita dah pelajari.
Okey, kaedah 1 dia gunakan macam perkadaran lah, perkadaran. Okey, daripada nisbah ni dia tukar kepada pecahan. Okey, 1/400,000 cm sama dengan okey, jarak pada peta tu 3.5 cm bahagi dengan jarak sebenar. Jadi kita nak cari jarak sebenar sama dengan 3.5 cm ni darab dengan 400,000 cm bahagi dengan 1 cm ni. Jadi dapatlah jarak sebenar dia. Okey, jarak sebenar dia 1,400,000 cm tukar pada kilometer 14 kilometer. Dia nak unit dia dalam kilometer. Ataupun guna orang kata skala ni lah. Okey, kaedah skala, lukisan berskala nisbah dengan objek 1/400,000 yang dia bagi ni. Okey, jadi kedua-duanya tukar kepada unit cm, jadi 1 cm nisbah 400,000 cm. Okey, lepas tu 400,000 cm tukar kepada kilometer. Jadi 1 cm nisbah 4 kilometer. Jadi untuk 3.5 cm, 1 cm darat 3.5 dapat 3.5 cm. Manakala 4 km pun darat dengan 3.5 juga dapat 14 km. Jadi panjang sebenar sungai itu kita dapatlah 14 km. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan. Kita nak guna kaedah 1 pun boleh, kaedah 2 boleh. Jadi kaedah yang nombor 1 tu mudah sebab kita nak faham lah. Pada pelan sebuah bilik yang dilukis dengan skala 1/150, panjang bilik itu ialah 6 cm. Hitung panjang sebenar dalam meter. Okay, kita kena tukar pada meter. Mula-mula kita ambil kaedah 1 lah. Okay, 1/150 ni kita tukar kepada 1/150. Lepas tu sama dengan panjang bilik pada lukisan skala adalah 6 cm. Jadi panjang sebenar bawah ni per dengan panjang sebenar. Okey. Jadi panjang sebenar sama dengan 6 cm darab dengan 150 bahagi dengan 1. Ini dapat berapa itu? 6 darab 150. 900 cm. Jadi soalan dia nak dalam meter. Jadi kita tukarkan 900 cm tu kepada meter. Jadi 900 cm sama dengan 9 meter. Okey, selesai soalan 1. Okey, soalan 2, sebuah peta dilukis dengan skala 1 cm kepada 15 km. Jadi berapa tu? Okey, 1. Okey, sekarang ni kita tukar kepada 15 km tu kepada cm. Jadi 15 km ribu kan. Okey, 15,000 ni baru meter. Jadi nak tukar kepada cm tambah lagi 2 kata 2 kosong kat belakang. Jadi 1 nisbah 1,500,000. Macam tu lah. Jadi hitung jarak sebenar dalam kilometer di antara dua bandar jika jarak di atas peta ialah 4 cm. Jadi kita guna kaedah. Yang pertama tu 1 nisbah 1,500,000. Okey. Kita tukar kepada cm semua ni. Sama dengan okey. Atas peta jarak dia 4 cm. Okey, jarak sebenar. Okey, kita kena kira. Okey, jarak sebenar. Jadi kita nak kira jarak sebenar ni.
sama dengan 4 cm darab dengan 1.500.000 bahagi dengan 1. Okey. 4 darab 1.500.000 dapat 6 juta cm. Okey. Ini dalam cm. Soalan dia nak dalam kilometer. Jadi kita kena tukar dalam kilometer. Okey. 100 cm sama dengan 1 meter. Lepas tu 1000 meter sama dengan kata 1 kilometer. Jadi jawapan dia 60 kilometer. Okey, 60 kilometer. Okey, selesai muka surat 52. Okey, muka surat 53. Okey, muka surat terakhir untuk video pentaksiran bilik darjah part 1 ni. Okey. Selesaikan setiap yang berikut. Okey, jarak 2.7 km di antara dua stesen bas dilukis dengan skala 1:45,000 pada sebuah peta. Hitung jarak dalam sentimeter cm di antara dua stesen bas itu pada peta. Jadi dia gunakan kaedah nombor 1 juga, perkadaran. 1:45,000 tu dia tukar kepada pecahan 1/45,000 sama dengan jarak pada peta bahagi dengan jarak sebenar. Okey, okey. Baik. Jarak sebenar dia dah bagi kat situ. 2.7 km tu tukar kepada cm juga. Dia akan jadi 2.7 darab 100,000. Maksudnya 270,000 lebih kurang macam tu. 270,000 cm. Okey. Jadi nak dapatkan jarak pada peta, okey, 1/45,000 ni darab dengan 270,000 cm ni dapat 6 cm. Okey, macam itulah cara dia. Jadi kita tengok soalan nombor 1 sampai soalan 5 ni. Kita cuba jawab. Okey. Arif melukis sebuah Arif melukis semula sebuah poster bagi segi 4 tepat dengan skala 1:3. Panjang sebenar poster itu ialah 30 cm. Berapakah panjang dalam cm poster yang dilukis oleh Arif? Okey. Kaedah yang sama, skala tu kita tukar kepada pecahan 1/3. Okey. Berapakah panjang dalam cm poster? Okey, baik. Jadi yang kita nak cari panjang poster. Okey. Panjang sebenar dia dah bagi 30 cm. Jadi kita boleh carilah panjang poster tu berapa. Okey, panjang poster sama dengan 1/3 tu darab dengan 30 cm. Okey, jadi dapat jawapan dia. Okey. 10 cm. Okey, soalan dia nak dalam cm, jadi dapat teruslah jawapan dia 10 cm. Okey, selesai nombor 1. Pergi kepada soalan nombor 2. Ravi melukis sebiji dadu dengan skala 1/1/5. Panjang sebenar dadu itu ialah 8 mm. Hitung panjang dalam milimeter dadu itu pada lukisan. Guna nisbah ni. Tukar kepada pecahan 1/1/5. Sama dengan hitung panjang dadu pada lukisan. Panjang dadu pada lukisan.
Okey. Panjang sebenar dia dah bagi dah 8 mm. Okey. Jadi cikgu ringkaskan kat sini panjang dadu pada lukisan. PDPL. Panjang dadu pada lukisan sama dengan 1/1/5 ni. Darabkan terus dengan 8 mm tu. Okey. Jawapan dia nak dalam milimeter. Jadi kita dapat terus lah. Okey. 1/1/5 darab dengan 8 mm tu. Okey. Dapat 40 mm. Okey. Selesai. Nombor 2. Nombor 3. Ali melukis peta sebatang jalan menggunakan skala 1/100,000. Panjang sebenar jalan itu ialah 4 km. Cari panjang dalam cm jalan itu pada peta. Okey, nisbah dia kita tukar kepada pecahan 1/100,000. Sama dengan dia nak cari panjang pada peta, panjang jalan pada peta. Jadi cikgu ringkaskan kat sini, panjang jalan pada peta. Okey, PJPP, panjang jalan pada peta. Dengan panjang sebenar dia dah bagi 4 km. 4 km kena tukar kepada cm sebab kita nak cari unit dalam cm. Okey, 4 km. Jadi mula-mula tukar kepada 4000 meter. Itu meter. Jadi kalau nak tukar pada cm kena tambah lagi 2 tempat kosong. Okey, maksudnya 100 cm sama dengan 1 meter. Okay, lepas tu kilometer pula 1000 meter. Jadi 400,000 cm. Okey, tukar siap-siap unit dia tu. Okey, jadi PJPP, apa dia? PJPP, panjang jalan pada peta kita nak cari. Jadi 1/100,000 tu. Okay, 1/100,000 darab dengan 400,000 cm. Okay. Okay, kita dapat jawapan dalam cm lah. Jadi jawapan dia okey, 4 cm. Okey, selesai. Nombor 3. Nombor 4. Pelan sebuah rumah dilukis mengikut skala 1/120. Panjang sebenar bilik tidur utama ialah 7.2 meter. Cari panjang dalam cm bilik utama itu pada pelan. Jadi nisbah dia 1/120. Kita tukar kepada pecahan. Jadi dia nak cari apa? Panjang bilik pada pelan. Panjang bilik pada pelan. PBPP. Cikgu ringkaskan. Okay. Panjang bilik pada pelan bahagi dengan panjang sebenar dia 7.2 meter. Jadi kita kena tukar kepada cm. 7.2 tu 720 cm. Okay. Tukar kepada cm. Okay. Sebab 1 meter 100. Jadi 7.2 720 cm lah. Jadi panjang bilik pada pelan PBPP itu sama dengan 1/120 darab dengan 720 cm. Jadi kita akan dapat jawapan dia dalam cm. Panjang bilik pada pelan tu 1/120 darab 720 dapat 6 cm. Okey. Soalan terakhir, soalan yang kelima.
Skala sebuah peta ialah 1/150,000. Jika jarak di antara dua bandar ialah 5.1 km, cari jarak dalam cm di antara dua bandar itu pada peta. Jadi skala dia 1/150,000 tu kita tukar kepada pecahan 1/150,000 sama dengan, okey, dia nak cari jarak, okey, jarak dua bandar pada peta. Okey, cikgu tulis ringkas. Jarak dua bandar pada peta. Nak tulis panjang kan? Jadi cikgu ringkaskan. Jarak dua bandar pada peta, JDP/PP. Okey, jarak sebenar 5.1 km. Jadi kita kena tukar kepada sentimeter. Okey, 5.1 tu darab dengan 1000 meter, darab dengan 100. Jadi dekat situ kita akan dapat 510,000 cm. Okay, kita tukar kepada cm. Jadi JDP/PP, jarak dua bandar pada peta, okay, sama dengan 1/150,000 darab dengan 510,000 cm. Ini jawapan dia akan dapat okay, 3.4 cm. Okay, jarak dua bandar pada peta. Okay, dengan berakhirnya soalan tu, tamatlah untuk video part 1. Okay. Untuk bab yang keempat ni, lukisan berskala di bawah subjek matematik tingkatan 3 KSSM. Okay. Kita akan sambung lagi pada video part 2 untuk soalan yang seterusnya. Jadi teruskan menonton. Kata bila video di-upload, teruskan menonton. Dan kata para pelajar, para guru dan siapa saja yang menonton video ini akan lebih tahu, lebih faham, lebih mahir bagaimana nak menyelesaikan soalan dan penyelesaian masalah yang melibatkan lukisan berskala. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.